Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, kita teruskan kepada bab yang ketiga, elektrik, bagi subtopik 3.1, arus dan beza keupayaan. Ya, subtopik 3.1, arus dan beza keupayaan. Standard pembelajaran yang perlu dikuasai dalam subtopik kali ini adalah yang pertama, murid dapat menerangkan maksud medan elektrik. Seterusnya, murid dapat memerihalkan kekuatan medan elektrik E. Selanjutnya, murid dapat menerangkan kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Yang keempat, murid dapat mendefinisi arus elektrik. Dan yang terakhir, yang kelima, murid dapat mendefinisi beza keupayaan V. Okey, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini iaitu yang pertama berkaitan dengan konsep medan elektrik dan juga kekuatan medan elektrik. Seterusnya adalah sifat tentang kelakuan zarah bercas. Yang ketiga adalah konsep arus elektrik. Dan yang terakhir tentang konsep beza keupayaan. Baiklah, kita perhatikan fenomena di sekeliling kita. Daripada gambar foto yang tertera, apakah fenomena tersebut? Fenomena ini merupakan satu fenomena kilat. Persoalannya, bagaimanakah fenomena ini boleh terjadi? Fenomena ini terjadi apabila terdapat geseran di antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Seterusnya, kilat akan berlaku kerana terdapat daya tarikan yang wujud di antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Jadi, fenomena kilat merupakan salah satu fenomena yang berkait dengan cas elektrostatik. Okay, so stay tune untuk melihat apakah ia cas elektrostatik. Yang pertama, jom kita lihat kajian cas elektrostatik di dalam suatu medan elektrik. So, like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Alright, kita lihat contoh kewujudan cas elektrostatik dalam medan elektrik dalam kehidupan harian. Jom kita tonton video ringkas ini sama-sama. Cas elektrostatik. Okey, kita imbas kembali apa yang telah dipelajari dalam subjek sains tingkatan 2. Elektrostatik adalah interaksi antara dua jenis cas yang pegun. Okey, elektrostatik, cas yang pegun. Statik adalah perkataan serti dengan pegun. Jadi, cas yang pegun. Yang mana terdapat dua jenis cas iaitu cas positif adalah proton, manakala cas negatif adalah elektron. Katakan kita mempunyai satu cas positif berada berhampiran dengan cas positif yang lain ataupun cas negatif berada berhampiran dengan cas negatif yang lain
ianya mempunyai daya tolakan di antara satu sama lain kerana cas positif dengan positif ataupun negatif-negatif, iaitu cas yang sama jenis akan saling menolak. Manakala bagi cas, contohnya cas positif dengan cas negatif, ianya akan mempunyai daya tarikan antara satu sama lain kerana cas yang berlainan jenis akan saling menarik. Okey, kita perlu ingat. Kita ingat balik. Okey, cas yang sama jenis saling menolak. Manakala cas yang berlainan saling menarik. Okey, unit untuk cas adalah kolom. Okey, unit SI bagi cas adalah kolom dengan simbol C besar. Seterusnya, cas elektrostatik ianya bertindak dalam suatu medan elektrik. Alright, kita mulakan aktiviti 3.1 yang bertujuan untuk mengkaji medan elektrik dengan menggunakan kit medan elektrik. Radas yang digunakan adalah kit medan elektrik dan juga bekalan voltan lampau tinggi. Seterusnya, bahan yang digunakan adalah minyak zaitun dan juga serbuk suji. Okey, pertamanya kita susun radas seperti dalam gambar rajah. Beberapa langkah berjaga-jaga perlu diamalkan semasa mengendalikan kit medan elektrik ini. Iaitu yang pertama, kita tidak boleh sentuh mana-mana bahagian logam apabila bekalan kuasa voltan lampau tinggi VLT ini sedang digunakan. Okey. Seterusnya, pastikan switch bekalan kuasa VLT dimatikan. Okay. Switchnya di-switch off-kan. Apabila tiada pemerhatian, direkodkan. Okay. Seterusnya, yang pertamanya setelah kita sediakan radas seperti dalam ramah rajah, kita tuangkan minyak zaitun ke dalam piring kaca. Okay. Tuangkan sedikit minyak zaitun ke dalam piring kaca. Seterusnya, taburkan sedikit serbuk suji di atas permukaan minyak zaitun tersebut. Selanjutnya, kita hidupkan bekalan voltan lampau tinggi VLT ni dan perhatikan pergerakan serbuk suji di atas permukaan minyak zaitun. Dan rekodkan pemerhatian dalam jadual. Dan yang terakhir, kita ulang lagi langkah tadi dengan pasangan plat yang berlainan seperti dua bentuk sfera yang bercas ataupun sfera bercas dengan plat satah bercas dan satu lagi dua plat satah selari yang bercas. Keputusan yang diperoleh untuk aktiviti 3.1 bagi bentuk plat dua sfera bercas yang terdiri daripada cas positif dan cas negatif, ianya akan membentuk arah medan elektrik daripada pemerhatian pergerakan serbuk suji tadi. Ianya membentuk pergerakan dari cas positif ke cas negatif ataupun dari cas positif ke infinity atau dari infinity ke cas negatif. Okey. Kita perlu ingat dari cas positif ke cas negatif. Seterusnya, yang kedua untuk sfera bercas positif dengan plat satah bercas negatif. Maka pemerhatian yang kita peroleh adalah seperti ini. Yang mana daripada tadi dari cas positif ke negatif. Ataupun dari cas positif ke negatif ke infinity. Okey, untuk keadaan ini, garis arah medan elektrik adalah tidak bersilang. Seterusnya, untuk dua plat satah selari yang bercas, iaitu plat satah bercas positif dan plat satah bercas negatif. Maka pemerhatian yang kita peroleh adalah seperti ini. Yang mana dari plat positif ke plat negatif.
Ianya adalah secara serenjang di antara satu sama lain. Daripada aktiviti tadi dapat dibincangkan bahawa garis medan elektrik biasanya akan keluar daripada cas positif dan menuju ke arah cas negatif. Seterusnya, apabila dua objek yang berlainan cas diletakkan berdekatan di antara satu sama lain, garis medan elektrik akan melanjur dari objek yang bercas positif ke objek yang bercas negatif. Selanjutnya, garis medan elektrik tidak akan bertindih dan tidak bersilang antara satu sama lain. Okey, kesimpulannya, medan elektrik wujud di sekitar suatu objek bercas dan diwakili oleh garis medan elektrik. Seterusnya, corak garis medan elektrik ini bergantung kepada bentuk dan juga bilangan objek bercas. Okey, satu info penting berkaitan dengan corak medan elektrik. Contohnya, bagi dua cas yang bertentangan terletak berhampiran di antara satu sama lain, iaitu antara cas positif dengan cas negatif. Okey, anak panah pada garis medan elektrik ini menunjukkan arah daya elektrik yang bertindak pada suatu cas positif kecil yang berhampiran. Seterusnya, garis medan elektrik yang lebih rapat menunjukkan medan elektrik yang lebih kuat di kawasan ini. Bagi kawasan seterusnya, garis medan yang lebih jauh menunjukkan garis medan elektrik yang lebih lemah di kawasan ini. Bagi cas, dua cas yang sama pula, yang sama jenis berhampiran di antara satu sama lain, contohnya di antara positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, wujudnya satu kawasan yang kita tengok kat sini, dia labelkan dengan simbol N. Okey, apa maksud N kat sini? Okey, N adalah kedudukan dalam suatu medan elektrik yang mana suatu titik cas terpencil tidak mengalami daya elektrik. Okey, kerana apabila cas positif dengan cas positif, dia akan mengalami daya tolakan. Begitu juga dengan negatif dengan negatif, daya tolakan, sebab dia tak akan bersambung garis medan elektriknya. Kita teruskan kepada konsep medan elektrik untuk melihat maksud dan kekuatannya. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa Channel agar channel ini terus berkembang. Katakan suatu objek B yang bercas Q kecil mengalami satu daya elektrik F disebabkan oleh medan elektrik yang dihasilkan oleh objek A yang bercas Q besar. Okey, di sini menunjukkan bahawa suatu objek A yang bercas Q besar menolak suatu objek B bercas Q kecil terletak berhampiran dengannya. Daya yang dialami oleh cas Q kecil tadi dikenali sebagai daya elektrik F. Seterusnya, kawasan di sekitar cas tunggal Q besar membentuk suatu medan yang mana cas Q kecil mengalami suatu daya. Medan ini dikenali sebagai medan elektrik. Apakah maksud medan elektrik? Okey, medan elektrik bermaksud
suatu kawasan di sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey, cikgu ulang. Medan elektrik adalah suatu kawasan. Okey, ia merupakan, bila kita sebut medan, maksudnya ialah adalah kawasan. Okey, kawasan di sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey, kita lihat corak medan elektrik di sekitar zarah dengan cas positif dan cas negatif. Pertamanya, untuk zarah cas positif, zarah ini dengan cas positif, garis medannya bermula. Okey, kita lihat cas positif, garis medan bermula dari cas positif. Okey, manakala bagi cas negatif dengan zarah dengan cas negatif, garis medannya berakhir. Okey, garis medannya menghala ke arah cas negatif. Gitu. Secara ringkasnya, garis medan elektrik di sekeliling suatu zarah cas positif sentiasa menghala keluar. Manakala garis untuk cas negatif, medan elektrik di sekeliling suatu cas negatif, ianya menghala ke dalam. Okey. Antara cas positif dengan cas negatif, ianya berlawanan. Okey. Garis medan bermula di cas positif dan berakhir di cas negatif. Alright. Corak medan elektrik boleh dilukis menggunakan garis-garis beranak panah. Setiap garis beranak panah mewakili satu garis medan elektrik. Contohnya, yang pertama, terdapat dua zarah dengan cas yang berbeza. Contohnya, satu zarah bercas positif dan satu lagi zarah bercas negatif diletakkan berhampiran. So, untuk menunjukkan corak medan elektrik, kita lukis garis-garis beranak panah. Seperti yang telah dibincangkan tadi, garis anak panahnya bermula dari positif menuju ke cas negatif. So, kita lukis dari positif ke negatif. Okey, dari positif ke negatif. Okey, dia keluar dari positif. Dia menghala ke arah negatif. Gitu. Seterusnya, untuk yang kedua, bagi dua zarah dengan cas yang sama. Contohnya, terdapat dua zarah cas negatif yang diletakkan berhampiran. Okey, apabila terdapat dua cas yang sama, dia akan menolak. Jadi, garisan untuk garis beranak panah ini tidak akan bersambung di antara dua cas tersebut. Jadi, kita tahu dia menghala ke arah negatif. So, dia akan seolah-olah dia masuk ke negatif. Okey. Tapi kat sini dia tak akan bersambung antara dua zarah ini. Okey, kerana ianya saling menolak. Seterusnya, bagi kes yang ketiga iaitu zarah dan plat satah dengan cas yang berbeza. Contohnya, zarah positif, plat negatif. Jadi, kita lukis dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. So, kita lukis untuk garisan dekat dengan plat. Dia adalah berserenjang antara satu sama lain. Bagi zarah ni, dia keluar dari positif. Okey. Last kali untuk kes yang keempat, contohnya, dua plat satah selari dengan cas yang berbeza. Iaitu satu satah positif, satu lagi satah negatif. Bagi keadaan ini, okay,
garis beranak panahnya tu dari positif terus ke negatif secara berserenjang di antara satu sama lain. Cumanya di hujung dia tu membengkok sedikit. Okey, settle. Okey, yang penting kita ingat dia punya garis anak panah tersebut bermula dari positif berakhir di negatif. Kekuatan medan elektrik. Andaikan suatu cas uji positif Q diletakkan dalam suatu medan elektrik. Cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik sama ada daya tolakan atau daya tarikan bergantung kepada jenis zarah bercas. Contohnya, suatu cas positif, kita tahu ianya mengalami garis medan elektrik yang keluar dari cas positif. Okey, kita letakkan suatu cas uji positif Q dalam suatu medan elektrik ini, ianya akan mengalami daya tolakan F. Kenapa daya tolakan? Okay, seperti yang telah dibincangkan tadi, kerana cas yang sama. Okay, cas yang sama akan menolak. Manakala, contohnya yang kedua bagi suatu cas yang negatif. Kita tahu garis medan elektriknya akan masuk ke dalam, menghala ke arah cas negatif. Jika suatu cas uji positif Q diletakkan dalam suatu medan elektrik ini yang ada cas negatif, maka ianya akan mengalami satu daya elektrik iaitu daya tarikan F. Jadi, suatu cas uji positif ini akan mengalami daya tarikan jika diletakkan dalam suatu medan elektrik yang mana terdapat suatu cas negatif. Okay, kita tahu tadi, cas negatif dengan cas positif, dia akan menarik. Manakala positif dengan positif, dia akan menolak. Okay, inilah keadaannya untuk daya elektrik yang bertindak ke atas cas uji positif dalam medan elektrik. Medan elektrik mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Okay, kekuatan medan elektrik disimbolkan sebagai E. Pada suatu titik dalam medan elektrik boleh ditarifkan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik itu. Daripada takrifan ini, kita boleh buat dalam bentuk formula iaitu E sama dengan F per Q, di mana E adalah kekuatan medan elektrik, F adalah daya elektrik, manakala Q adalah kuantiti cas elektrik. Jadi, unit SI untuk E adalah Newton per Coulomb, iaitu NC-1, Newton per Coulomb. Newton adalah unit untuk daya, manakala Coulomb adalah unit bagi cas. Jadi, unit untuk kekuatan medan elektrik adalah Newton per Coulomb. Okey. Unit SI bagi cas adalah Coulomb, kan? Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Medan elektrik yang ditunjukkan di antara dua plat selari yang bertentangan cas adalah seragam. Okey. Medan elektrik seragam ini diwakili oleh satu set garis-garis medan elektrik yang selari di antara satu sama lain. Kekuatan medan elektrik E yang dihasilkan oleh dua plat bercas yang selari ialah E sama dengan V per D, di mana E ialah kekuatan medan elektrik, V ialah beza keupayaan di antara dua plat selari, manakala D adalah jarak di antara dua plat selari tersebut.
Okey, seterusnya unit SI bagi E iaitu kekuatan medan elektrik mengikut rumus ini adalah volt per meter. Okey, V M negatif 1 kerana V, okey, volt tu adalah unit untuk beza keupayaan, manakala meter adalah unit untuk jarak di antara dua plat selari. Jadi, unit bagi E mengikut rumus ini adalah volt per meter. Vm negatif 1. Okey, seterusnya unit Vm negatif 1 ini iaitu volt per meter adalah setara dengan Newton per coulomb. NC negatif 1. Sekarang kita lihat kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Dalam suatu medan elektrik, terdapat cas-cas elektrik sama ada cas positif ataupun cas negatif. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, cas yang sama saling menolak, manakala cas-cas yang berlainan saling menarik. Jadi, apakah yang akan terjadi kepada zarah bercas apabila diletakkan ke dalam suatu medan elektrik? Jom kita lihat aktiviti 3.2 yang bertujuan untuk mengkaji kesan medan elektrik ke atas objek yang bercas. Kita gunakan alat radar seperti bekalan kuasa volta lampau tinggi VLT, plat logam dan juga kaki retod. Dan bahan yang digunakan adalah bola polisterin yang bersalut kerajang emas. Okey, bola polisterin ini bersalut kerajang emas, benang, benang nylon dan juga lilin. Okey, kita letakkan di antara dua plat logam tersebut. Okey, pertamanya kita susunkan radar seperti dalam gambar rajah. Seterusnya, hidupkan suis bekalan kuasa VLT. Sesarkan bola polistiren tersebut supaya menyentuh satu permukaan plat logam dan lepaskan bola itu. Catatkan pemerhatian anda. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi dengan mengurangkan jarak di antara dua plat logam ataupun yang seterusnya, kita ulang langkah lagi dengan meninggikan voltan bekalan kuasa. Setelah itu, matikan suis bekalan kuasa dan gantikan bola polistiren tadi dengan sebatang lilin yang bernyala. Okey, catatkan pemerhatian. Seterusnya, matikan suis bekalan kuasa. Seterusnya, songsangkan terminal bekalan kuasa dan hidupkan suis semula. Dan perhatikan kesan yang berlaku kepada nyalaan lilin. Dan catatkan pemerhatian daripada aktiviti ini. Jom kita lihat kelakuan medan elektrik ke atas bola polistirena bersalut logam. Bola yang digunakan sama ada bola polistirena ataupun bola pingpong yang bersalut dengan cat logam. Apa tujuan cat logam tersebut digunakan? Okey, sebenarnya cap logam itu membolehkan pengaliran cas di antara plat logam dengan bola pingpong. Okey, pertamanya apabila bekalan kuasa VLT dihidupkan, bola pingpong tidak bergerak. Hal ini kerana bola pingpong bersifat neutral. Daya elektrik yang bertindak ke atas bola dari kedua-dua plat adalah sama. Apabila bola pingpong itu kita sesarkan ke arah plat A ataupun plat positif, bola itu akan bercas positif. Okey, cas daripada plat akan dipindahkan ke bola pingpong. Jadi bola pingpong akan bercas positif. Disebabkan cas yang serupa menolak di antara satu sama lain, bola itu akan ditarik ke plat negatif.
Apabila bola sampai ke plat B, cas positif bola itu akan dineutralkan. Bola seterusnya dicaskan negatif. Okey. Dan ditolak ke arah plat A. Okey. Bola ditarik ke plat positif. Proses ini berulang dan bola pingpong akan berayun secara berulang-alik di antara plat A dan plat B. Okey. Proses ini akan terus berulang sehinggalah bekalan kuasa BLT dimatikan. Seterusnya, kita lihat pula kesan medan elektrik ke atas nyalaan lilin. Bola pingpong tadi digantikan dengan lilin yang bernyala seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Bekalan VLT dihidupkan. Okey, nyalaan lilin mula menyebar kepada kedua-dua arah. Hal ini disebabkan oleh molekul udara di sekeliling nyalaan lilin teraion kepada ion-ion positif dan ion negatif. Ion positif dan negatif masing-masing ditarik ke plat B dan plat A. Nyalaan lilin tersebar lebih banyak ke plat negatif. Okey. Kerana ion positif lebih berat. Oleh itu, nyalaan mengambil bahagian yang lebih besar. Okey, kita lihat. Apabila berhampiran dengan plat positif, nyalaan yang bercas negatif berhampiran dengannya. Manakala yang dekat dengan plat negatif, cas yang dekat dengan negatif adalah cas bercas positif. Okey. Yang bercas positif adalah lebih besar kerana ion positif lebih berat. Yang ketiga pula, kita lihat kepada konsep arus elektrik dari segi definisi dan formulanya. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Suatu peralatan elektrik akan dapat berfungsi sekiranya terdapat arus elektrik yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Okay, jadi arus elektrik dengan simbol I besar ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Daripada takrifan ini, perkataan kadar bermaksud bahagikan dengan masa. Maka arus elektrik I adalah sama dengan Q per T, di mana I adalah arus, Q adalah jumlah cas, T adalah masa. Okey, cas bahagikan dengan masa merupakan arus elektrik. Contohnya, dalam suatu konduktor, terdapat cas-cas elektrik yang mengalir dalam suatu konduktor untuk menghasilkan arus elektrik. Okay. Unit SI bagi arus adalah coulomb per saat. Ataupun dia punya simbolnya C besar S negatif 1. Okay. Coulomb per saat. Ataupun nama khasnya adalah ampere dengan simbol A. Yang keempat pula, kita lihat kepada konsep beza keupayaan dari segi definisi dan formula. Beza keupayaan ialah perbezaan tenaga keupayaan elektrik di antara dua titik, misalnya di antara terminal positif bateri dengan terminal negatif bateri. Beza keupayaan dengan simbol V ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas di antara dua titik tersebut. Okey, cas bergerak dari titik keupayaan elektrik yang tinggi ke titik keupayaan elektrik yang rendah. Maka kerja dilakukan.
Daripada tarifan ini, kita boleh ringkaskan dalam bentuk rumus ataupun formula iaitu V sama dengan W per Q. Di mana V adalah beza keupayaan, W adalah kerja, work yang dilakukan dan Q adalah jumlah cas yang mengalir. Beza keupayaan V ini juga boleh digunakan formula dia atau rumusnya satu lagi berkaitan dengan tenaga yang digunakan iaitu V sama dengan E per Q di mana E adalah tenaga yang digunakan untuk pengiraan V sama dengan E per Q. Beza keupayaan sama dengan tenaga yang digunakan bagikan dengan jumlah cas yang mengalir. Tenaga dibekalkan oleh setiap kolom cas oleh sel kering dipindah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Contohnya untuk mentol tersebut. Seterusnya kita lihat kepada unit SI untuk beza keupayaan iaitu unit SI bagi V adalah joule per kolom dengan simbol J besar per kolom. Kolom pun C besar ataupun unit khasnya adalah volt dengan simbol V besar. Beza keupayaan 1 volt ni sebenarnya bermaksud kerja yang dilakukan sebanyak 1 joule untuk menggerakkan satu kolom cas dari satu titik ke titik yang lain. Yang kelima pula, kita lihat pula penyelesaian masalah berkaitan arus dan beza keupayaan. Sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Contoh yang pertama, beza keupayaan 240 volt dikenakan ke atas dua plat selari yang terletak 10 cm di antara satu sama lain. Hitungkan yang pertama, tentukan keadaan medan elektrik yang dijanakan. Yang seterusnya, yang B, apakah jarak antara dua plat selari tersebut jika beza keupayaan dinaikkan kepada 500 volt dan kekuatan medan elektrik dikekalkan? Okey, jom kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Untuk soalan A, kita gunakan formula E sama dengan V per D. Seperti yang telah kita bincangkan tadi. Gantikan nilai ke dalam formula ini, kita akan dapat E sama dengan 240 volt tadi bagikan dengan 0.1 di mana 10 cm ditukar kepada unit meter. So, kita selesaikan secara matematik, kita akan dapat E sama dengan 2400 volt per meter. Okey, seterusnya untuk soalan B, kita gunakan formula yang sama di mana kita gantikan nilai, kita akan dapat 2400 sama dengan 500 bagikan dengan D. So, selesaikan secara matematik, kita akan dapat D-nya adalah 20.8 cm. Contoh yang kedua pula, apabila suatu cas diuji 0.25 mikrocoulomb diletakkan dalam suatu medan elektrik, ia mengalami daya 0.18 Newton bertindak ke atasnya. Hitungkan kekuatan medan elektrik yang dialami oleh cas elektrik itu. Jom kita selesaikan sama-sama. Diberi cas 0.25 mikrocoulomb ditukar kepada unit coulomb. Kita tukar unit dia, kita dapat 0.25 dalam 10 kuasa negatif 6 coulomb. Dan satu lagi maklumat yang diberi adalah daya F sama dengan 0.18 Newton. So, kita gantikan nilai dalam formula E sama dengan F per Q. So, gantikan nilainya dapat E sama dengan 0.18 bahagikan dengan 0.25 dalam 10 kuasa negatif 6. So, kita selesaikan, kita akan dapat nilai kekuatan medan elektrik bernilai 7.2 dalam 10 kuasa 5 Newton per
kolom. Contoh yang ketiga pula adalah kilat ialah satu contoh arus elektrik yang menakjubkan. Dalam suatu kilat tipikal, 0.2 saat diambil untuk memindahkan 10 kuasa 9 Joule tenaga pada suatu voltan 5 dan 10 kuasa 7 volt. Hitungkan jumlah cas yang dipindahkan dan juga arus yang mengalir dalam masa 0.2 saat tersebut. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Yang pertama, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi, iaitu tenaga 10 kuasa 9 Joule, voltan 5 dan 10 kuasa 7 volt. Dan kita gunakan formula iaitu V sama dengan E per Q. Kita tukar formula tersebut, kita akan dapat Q sama dengan E per V. Dan gantikan nilai dalam persamaan ini. Iaitu kita akan dapat 10 kuasa 9 bagikan dengan 5 dan 10 kuasa 7. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai Q sama dengan 20 kolom. Maka jumlah cas yang dipindahkan adalah 20 kolom. Seterusnya, kita lihat kepada formula pengiraan arus iaitu I sama dengan Q per T. Gantikan nilai dalam formula ini, kita akan dapat 20 bagikan dengan 0.2. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat nilai I adalah 100 ampere. Maka arus yang mengalir dalam masa 0.2 saat tersebut adalah 100 ampere. Kesimpulannya, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah yang pertama iaitu medan elektrik ditakrifkan sebagai kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okay, medan elektrik adalah kawasan berkaitan dengan daya elektrik. Seterusnya, yang kedua adalah kekuatan medan elektrik. Kekuatan medan elektrik adalah daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik itu. Selanjutnya, arus elektrik ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Dan yang terakhir, beza keupayaan ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas di antara dua titik tersebut. Okey, yang terakhir, jom kita selesaikan praktis formatif 3.1 seperti dalam buku teks muka surat 99. Selesaikan soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 5 untuk pengukuhan dalam subtopik kali ini. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk semua agar kita berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Okey, terima kasih sekali lagi kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, bye-bye.